Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bersama lagi dengan Cikgu Hidayah dalam kelas kimia tingkatan 4. Okay, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Cikgu harap semua sihat-sihat. Hari ini kita akan sentuh kepada subtopik yang baru tetapi masih lagi dalam bab 6 iaitu berkenaan dengan sifat-sifat kimia asid dan alkali. Tetapi pada kelas hari ini, kalau kita lihat di sini standard pembelajaran yang kita akan cover adalah standard 6.4.1 di mana kita akan melihat sifat kimia bagi asid sahaja dahulu, okay, dengan menjalankan eksperimen. Okay. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita sekarang dalam mode PDPR, jadi eksperimen ini kita akan lihat dari segi tontonan video lah. Okay. Tindak balas antara 3 tindak balas. Okay. Pertama dari segi asid dan base, yang kedua dari segi asid dan logam reaktif, dan yang ketiga tindak balas di antara asid dan karbonat logam. Baik, tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada slide seterusnya. Sebelum itu, kita lihat dahulu pengertian sifat kimia. Seringkali pelajar keliru sifat kimia dan sifat fizik. Pelajar sering kali tersalah senaraikan atau tersalah hurai. Okey, apabila disebut sifat kimia, itu bermaksud suatu tindak balas, ya. Okey, kalau kita lihat di sini pun ketiga-tiga ni ada perkataan tindak balas. Bermaksud di situ kita ada gabungkan atau kita campurkan unsur lain di dalam satu bahan kepada bahan yang lain dan akan menghasilkan satu hasil yang baru, okay, yang mana ia berbeza dengan bahan asalnya. Itu adalah sifat kimia lah. Manakala kalau kita lihat kepada sifat fizik, okay, sifat fizik, ingat perkataan fizikal. Apa maksud fizikal yang kita faham? Fizikal tu maksudnya appearance, yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat, yang kita boleh ukur, kita boleh kaji dengan melalui pemerhatian. Jadi itu adalah sifat fizik. Contoh, bila saya tanya apakah sifat fizik bagi asid, contoh yang boleh nyatakan di situ adalah sifat fizik bagi asid adalah nilai pH asid di bawah atau kurang daripada 7. Kenapa? Kerana nilai pH kita boleh ukur. Okey, bila kita mengukur nilai pH, dia tidak melibatkan suatu penghasilan bahan baru yang lain ataupun kita tidak mengubah sifat asal asid tersebut. Kita hanya nak uji sahaja atau kita nak tentukan. Okey, itu contoh sifat fizik. Tetapi bila kita sebut kepada sifat kimia, itu bermaksud contoh asid ditambahkan dengan satu bahan lain menghasilkan satu bahan baru. Itu adalah sifat kimia. Okey, kemudian kita nak tengok yang pertama. Tindak balas asid dengan base. Okey, pada awal tajuk ini ataupun subtopik berkenaan dengan definisi atau maksud, base ini di bawahnya ada cabang alkali. Okey, bila suatu bahan kita gelar base, itu bermaksud dia adalah sejenis base yang tidak larut di dalam air. Manakala base yang larut di dalam air kita panggil sebagai alkali. Okey. Macam mana cikgu nak bezakan base dengan alkali? Base contohnya adalah logam oksida yang ada unsur oksigen. X tu nanti gantikanlah dengan sebarang logam yang berkaitan dengan soalan. Okey, alkali pula dia punya identiti dia ada unsur ion hidroksida. X nanti kita ganti dengan yang mengikut jenis alkali lah yang digunakan. Yang nak difokuskan di sini apa identiti dan beza ketara antara base dan alkali. Okey, kemudian kita nak tengok tindak balas asid dengan logam reaktif dan juga tindak balas asid dengan karbonat logam. Lihat di sini, seringkali pelajar dia susah nak menentukan apakah hasilnya daripada tindak balas tersebut. Bila sebut karbonat logam, kebanyakan pelajar ni mempunyai masalah, dia tak faham apa itu logam, apa itu base, apa itu alkali, apa itu karbonat logam. Jadi ia memberi kesan kepada hasil yang betul lah. Karbonat logam ni, apa contoh karbonat logam? Ia adalah bahan-bahan ataupun logam yang mempunyai ion karbonat sebagai salah satu unsurnya. Apa itu ion karbonat? CO3 2-. Ini adalah ion karbonat. Bila kita tulis formula CO3 2- ni dengan betul, kita dah boleh nampak dah ada satu gambaran bahawa hasil
C-nya adalah merupakan salah satu gas karbon dioksida. Nampak ada C, ada C. Itu pentingnya supaya kita tahu dahulu karbonat tu maksudnya apa. Okey. Logam ni apa contoh-contohnya. Base tu apa contoh-contohnya. Okey. So sebelum kita pergi dengan lebih jelas ataupun lebih detail, kita lihat kepada video yang berkenaan dengan pelaksanaan eksperimen ringkas. Okey, kita tengok dulu tindak balas asid dengan logam reaktif. Okey, baik, setelah kita lihat tayangan video tersebut, kita nampak dengan jelas bagaimana pelaksanaan eksperimen yang berkaitan dengan tindak balas asid dan logam reaktif. Kalau kita perhatikan, radas yang digunakan adalah hanya tabung uji sahaja. Tetapi kalau kita perhatikan ya, asid yang dimasukkan dalam tabung uji itu hanyalah sebahagian sahaja. Malah tidak sampai separuh pun. Okey, salah satu tips bagaimana kita nak menentukan isi padu yang sesuai sekiranya kita menggunakan tabung uji dan tujuannya adalah kita nak mencampurkan, atau salah satu kaedah dia adalah kita nak campur dua atau lebih bahan kimia di dalam satu tabung uji. Pastikan satu larutan atau larutan yang pertama yang dimasukkan dalam tabung uji itu gunakan sesuai, biasanya sesuai atau optimal kita gunakan 2 cm padu lah. Janganlah tidak logik, tak masuk akal kita masuk sampai 6 cm padu, 8 cm padu, sebab tabung uji boleh muat penuh tu 8 hingga 10. Takkanlah larutan pertama kita nak penuhkan sampai 8 kan. So guna 2 cm padu untuk larutan yang pertama. Okey, so apabila kita jalankan ujian itu, kita masukkan logam, contoh logam magnesium, zinc, kita masukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi asid tersebut. Apa yang kita perhatikan adalah terdapat gelembung-gelembung gas yang terhasil. Apabila eksperimen yang dijalankan menghasilkan gelembung gas, itu petanda bahawa terdapat gas yang terhasil. Tetapi perlu diingat, tanpa melakukan sebarang ujian, kita tak dapat kenal pasti apakah jenis gas tersebut. Untuk tahu apa jenis gas terhasil, kita perlu buat ujian-ujian tertentu. Kita hanya boleh kata, okey, terdapat gas terhasil. Gas apa? Kena lakukan next step, di mana kita perlu uji dengan ujian-ujian yang tertentulah. Okey, yang ketiga. Okey, jom kita tengok tayangan video ini. Eksperimen pertama adalah kita nak tengok tindak balas antara kalsium karbonat dengan asid. Selepas masukkan asid ke dalam kalsium karbonat, tutup cepat-cepat dan perhatikan apa yang kita dapat dalam tabung uji. Asid yang bertindak balas dengan kalsium karbonat akan menghasilkan gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida tu kita boleh uji dengan air kapur yang kemudiannya akan menjadi keruh. Tutup cepat-cepat supaya gas karbon dioksida yang terhasil tu tak terbebas macam tu saja. Okey, so itulah tadi video yang berkenaan dengan bagaimana kita nak menjalankan eksperimen untuk melihat tindak balas asid dengan karbonat logam. Kalau kita perhatikan, pertama sekali setelah kita masukkan karbonat logam tersebut ke dalam asid, kita perlu dengan segera menutup. Tujuannya adalah gas-gas yang terhasil itu
perlu dikumpulkan. Sebab kalau kita tak tutup, dia akan terbebas ke persekitaran kan. Jadi kita perlu tutup cepat-cepat dengan penyumbat tu dan gas tersebut disalurkan. Perhatikan di rajah sini, salur ini dimasukkan sepenuhnya hingga dia tenggelam ke dalam air kapur tersebut. Jangan berada di atas paras air kapur. Sebab kita nak bagi gas karbon dioksida itu masuk ke dalam air kapur tu. Okey, kemudian kalau ingat lagi tadi pertama pelajar tu menumbuk bagi halus ketulan mama. Ketulan mama tu adalah contoh karbonat. Kenapa sebenarnya kita perlu tumbuk? Okey, kerana semakin kecil saiz ketulan itu, maksudnya kita bagi halus, semakin besar luas permukaannya. Jadi luas permukaan yang terdedah dengan tindak balas itu semakin besar, maka kita akan mempercepatkanlah tindak balas tersebut. Kalau kita tak kecilkan saiz dia atau kita tak tumbuk, kita gunakan satu ketulan yang besar, kemungkinan eksperimen ini akan mengambil masa yang lama. Okey, itu adalah tujuan kenapa kita perlu tumbuk bagi halus dahulu untuk meningkatkan luas permukaan yang terdedah. Okey, jadi kita perhatikan sekiranya terdapat gas karbon dioksida yang terhasil, air kapur tersebut akan bertukar menjadi keruh. Ingat, permulaan air kapur adalah berwarna jernih ataupun tidak berwarna. Dia transparent. Tetapi apabila terdapat gas karbon dioksida, dia akan mengeruhkan air kapur. Maksud keruh tu seperti air susu ataupun warna santan. Itu maksudnya keruh. Kalau bertukar warna air kapur tersebut daripada jernih kepada keruh, ingat sekiranya soalan tanya apakah perubahan air kapur, perlu nyatakan asal dan juga akhir. Contoh, air kapur bertukar daripada jernih kepada keruh. Ini sekiranya soalan nyatakan perubahan. Perlu nyatakan awal dan akhir. Tak boleh tiba-tiba air kapur bertukar menjadi keruh. Asalnya warna apa? Tak ada. So, dipotong markah ataupun tiada markah langsung. Okey. So, diharap jelas di situ. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, so ini adalah kita nak lihat secara terperinci setiap tindak balas. Okey, kita mulakan dengan tindak balas base. Okey, seperti yang saya dah terangkan tadi, base ini boleh mewakili dua perkara, sama ada base, kita rujuk kepada base dan kita rujuk kepada alkali. Okey, base yang dirujuk sini adalah apabila kita melihat kepada logam oksida, ada unsur oksigen di situ, ataupun suatu alkali yang ada unsur ion hidroksida. Okey, so kalau kita perhatikan di sini, secara amnya, tindak balas asid dengan base akan menghasilkan garam dan air. So ingat ini adalah hasilnya, garam dan air. Apa jenis garamnya bergantung kepada apakah jenis base ataupun jenis asid yang kita gunakan. Air tu H2O lah. Okey. So ini adalah persamaan amnya. MO seperti yang saya katakan, ini adalah jenis base iaitu logam oksida. MOH ni adalah alkali. Okey, ni base, ni alkali. Kenapa M? M tu nanti dia boleh gantikan dengan apakah jenis yang digunakan. HX ada unsur H, ini bermaksud asid. X tu kita lihat kepada jenis asid yang digunakan lah. MX. Okey, MX ni apa? MX ni adalah hasil gabungan. Ini sebenarnya saya dah tunjukkan banyak kali sebelum ni bagaimana kita nak tentukan hasil. Setiap bahan yang kita gunakan, kalau boleh kita akan uraikan dahulu kepada jenis ion-ionnya. Contoh, kalau kita guna MO, maksudnya ionnya adalah M+ dan O- lah. O2- biasanya. O2+, O2-. HX. HX ni unsurnya H+ dan juga X-. So, untuk menentukan hasil ni, kita akan combine positif dan negatif daripada kedua-dua bahan yang berbeza. M akan gabung dengan X. O akan gabung dengan H. O dengan H ni kita nampak, inilah kenapa terbentuknya salah satu hasil adalah air. Okey, MX, ni MX. Okey, tak apa kalau masih lagi kurang jelas, kita lihat kepada contoh. Contoh kuprum oksida. Nampak tak kuprum oksida? Ini bermaksud yang dirujuk adalah base. Jadi kita menggunakan logam jenis kuprum. Untuk menulis persamaan kimia, tiada cara lain melainkan anda perlu tahu apakah cas bagi setiap unsur yang digunakan. Okey, saya dah pesan, tolong ingat. Okey, kuprum.
Jasnya 2+, Cu2+. Oksida ni daripada unsur oksigen. So, oksigen O2-. Okey. Kalau perhatikan di sini, dia beri kita dalam perkataan. Kita seharusnya dalam arah sekarang, dalam level sekarang, sepatutnya kita dah tiada masalah untuk menentukan formula kimia. Jadi, bila Cu2+ combine dengan O2-, kita nampak balance dari segi angkanya, maka formulanya hanyalah CuO sahaja, plus HCl, sebab hydrochloric. So, HCl. Kenapa HCl? H plus ion klorida, Cl minus. So, balance satu-satu HCl. Okey, so di situ tiada masalah. Okey, di sini mungkin ada sesetengah daripada pelajar mempunyai masalah untuk menentukan apa agaknya hasil. Kita dah nyatakan di sini, tindak balas di antara logam oksida atau base dengan asid akan menghasilkan garam dan air. Okey, air ni kita terus tulis, tak apalah, H2O. Dah tahu kan formula air H2O. Cuma di sini formula bagi garam. Bagaimana kita nak tentukan formula garam? Seperti tadi yang saya dah katakan, sila cuba uraikan dulu kepada ion-ion. Contoh CuO, koprom oksida. Ionnya adalah Cu2+, O2-. Sini H+, sini Cl-. Okey, untuk menghasilkan atau menentukan hasil yang pertama, sila gabungkan cas positif dengan negatif pada dua bahan yang berbeza. Okey, kita dah boleh nampak ini memang membentuk H2O lah. Ni. So, garamnya adalah Cu2+ combine dengan Cl-. So, kita nampak di sini tak balance dari segi bilangan casnya. Ini satu kan. Bermaksud di situ kita nampak kita perlukan dua ion klorida. Okey, so CuCl2. Ini sangat penting. Okey, sekiranya ada di antara kamu yang masih belum kuasai, tolonglah buat inisiatif pergi study balik yang bagaimana nak tentukan formula ni. So, sini adalah CuCl2. Okey, so saya akan padam semua ni untuk mengelakkan kekeliruan. Okey, so kita padamnya ni, kita tinggalkan persamaan tadi tu. Okey, tapi perlu diingat ya, persamaan ini belum habis lagi. Ingat prosedur untuk menulis persamaan kimia, kita kena pastikan bahawa kesemuanya itu adalah seimbang. Okey, saya dah ajar teknik untuk memastikan seimbang guna teknik Lu, Bulo, Hus. Ingat lagi yang ni. Lu, Lo, maksudnya tengok logam. Bulo bukan logam. H tengok hidrogen. O tengok oksigen. Dan langkah terakhir semak. Okey, lo, bulo, hus. Okey, tengok dekat sini. Lo, mana satu logam? Kuprum. Okey, tengok bahan, tengok hasil. Kuprum. Balance tak? Okey, balance. Okey, move kepada next step, bulo. Bulo ni bukan logam, bermaksud selain daripada hidrogen dan oksigen. So, kita nampak ada unsur klorin dekat situ kan. So, kita tengok bahan, kita tengok hasil. So, kita nampak tak balance. Bahan ada satu, hasil ada dua. So, apa kita perlu buat? Kita perlu buat adjustment di bahagian perkali dengan meletakkan dua. Okey, so bila kita letak 2, Cl dah balance. Apabila kita letak 2, tengok next step adalah tengok H, hidrogen. Hidrogen di bahan 2. Sebab kita dah letak 2 di depan, bermaksud H juga terikut dengan perubahan tersebut. Tengok hasil, memang pun 2. So, dah balance di situ. Next step, move kepada oksigen. Oksigen ada satu di bahan, ada satu di hasil. Okey, dah siap semak balik semuanya. Adakah betul balance? Ya, betul balance. Inilah dia persamaan kimia. Okey, boleh? So, untuk yang kedua, kalau tadi base, sekarang kita tengok alkali pula. Okey, alkali yang digunakan adalah natrium hydroksida. So, natrium hydroksida perlu tahulah apa dia formulanya, NaOH. Okey, so sekali lagi, siapa yang tak mahir cara penentuan formula, tolonglah pergi balik kepada
ingat kepada cas-cas bagi setiap unsur. So, natrium hidroksida terdiri daripada unsur natrium Na+ dan juga ion hidroksida OH-. Jadi kita nampak di situ balance dari segi bilangan casnya. Maka formulanya NaOH plus asid nitrik. Tadi kita guna asid hidroklorik HCl. Bila sebut asid nitrik, mesti ada unsur H. Nitrik tu maksudnya dia mengandungi ion nitrat, iaitu NO3. Okey, kenapa HNO3? So, ingat lagi HNO3 adalah terdiri daripada H+, unsur H+, dan ion nitrat. Ion nitrat cas dia negatif 1. Jadi kita tengok balance seimbang dari segi bilangan cas, sebab tu HNO3. Okey, apakah hasilnya? Hasilnya ini kita tahu dia memang akan menghasilkan garam dan air. Apakah jenis garam? So, sekali lagi ulang langkah yang sama di mana kita akan uraikan apakah ion-ion yang terkandung di dalam jenis asid atau jenis alkali tersebut. Okey, contohnya natrium hidroksida terdiri daripada ion Na+ dan OH-. HNO3 terdiri daripada ion H+ dan NO3-. Okey. So, untuk menentukan garam, air tu kita tahulah H2O. Okey, garam maksudnya kita akan combinekan positif dan negatif dua bahan yang berbeza, iaitu natrium dan juga nitrat. So, kita perhatikan bilangan cas. Bilangan cas natrium 1, bilangan cas nitrat negatif 1. So, bilangannya tu balance, bermaksud formulanya adalah NaNO3. Okey, so kita dah tahu dah hasilnya. Cuma kita nak tengok dari segi seimbang. Sekali lagi guna teknik Lobulo-Hos ini. Tengok logam dahulu. Logamnya adalah natrium. Okey, tengok bahan, tengok hasil. Okey, balance. So, kita move kepada bulo. So, bulo ni maksudnya bukan logam selain daripada hidrogen dan oksigen. So, kita tengok dari segi nitrat ni. Tak payah tengok nitrogen, tak payah tengok oksigen berasingan. Kita tengok terus nitrat. Nitrat ini kita anggap sebagai satu lah. Okay, kita tengok di hasil pun satu. So, balance di situ biar. Move kepada hidrogen. So, hidrogen di bahan kita nampak dia terkandung di dalam kedua-dua bahan ini. Maka kita akan totalkan. So, ada 2 hidrogen. Di hasil juga ada 2. So, balance di situ. Tengok oksigen. So, oksigen di bahan ada 1, oksigen di hasil 1. Case S, semak. So, semua dah balance. Okey, inilah dia persamaannya. Okey. So, saya dah tunjuk step by step. So, saya harap bolehlah cuba buat untuk 2 lagi contoh ini. Okey, 2 lagi contoh ni. Contoh, sila buat persamaan kimia. Okey. Yang berkaitan dengan tindak balas antara barium hidroksida dan asid hidroklorik serta zinc oksida dan asid sulfurik. Okey, ingat pertama sekali mesti menulis formula kimia yang betul. Formula kimia yang salah dia akan memberi kesan ke atas ke semua persamaan anda. Okey, so next kita move kepada tindak balas asid dengan logam reaktif. Okey, so kita tengok tindak balas asid dengan logam reaktif ini akan menghasilkan garam, sama dia akan menghasilkan garam dan juga gas hidrogen. Okey, kalau tadi air, sekarang kita akan hasilkan gas hidrogen. Okey, jadi bila disebut gas, ingat formulanya mesti ada 2 di bawah, duit atom. Gas sentiasa wujud dalam duit atom. Jadi X tu bergantunglah kepada gas apa yang dihasilkan. Tapi oleh kerana di sini telah dinyatakan gas hidrogen, maka salah satu hasilnya kita tahu adalah H2O. H2. Okay? H2O tu air. Tindak balas antara asid dengan base tadi. Okey. Logam yang digunakan mestilah elektropositif ataupun reaktif. Iaitu dia
berada di kedudukan atas daripada hidrogen. So mesti kena ingatlah siri ke elektropositifan ataupun siri elektrokimia. Okey, so persamaan kimianya, nampak ini adalah yang confirm lah, kita tahu site ataupun hasil sampingannya. Okey, MX ni datang daripada mana? Sekali lagi, M terdiri daripada ion bagi logam tersebut, dan ini kita uraikan kepada ion-ion. Maka positif combine dengan negatif daripada dua bahan yang berbeza. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Zinc ditindak balas dengan asid hidroklorik. So zinc, tulis formula zinc Zn plus asid hidroklorik HCl. Okey, apa hasil dia? Kita tahu salah satunya mesti H2, gas hidrogen. Okey, garam yang terhasil, apa jenis garamnya? Okey, kita perlu buat pengayonan lah. Okey, ni H plus, ni Cl minus. So positif combine dengan negatif, so maksudnya zinc ada Zn, ada Cl. Okey, cuma apa dia jenis formulanya? Tengok dari segi bilangan cas. So ini 2, sini 1. So tak balance, yang kurang kita akan tambah lah. So ZnCl2. Okey, so garamnya adalah ZnCl2. Okey, itu cara bagaimana kita nak tentukan formula kimia bagi hasil yang terbentuk. Okey, setelah itu kita akan balance. Okey, nak balance sekali lagi guna teknik Low-Bulohos bagi sesiapa yang lemah. Okey, so ingat teknik itu Low-Bulohos. Okey, low tu apa? Logam. Mana logam? Zinc. Tengok, balance tak? Okey, balance. Move kepada buloh. Buloh apa? Bukan logam. So, bukan logam selain pada hidrogen dan oksigen adalah klorida ni. Okey, so kita nampak klorida di sini 1. Di hasil ada 2. So bermaksud tak balance. So kita perlu buat adjustment di bahagian bahan dengan meletakkan perkali 2 di hadapan di sini. Okey, so apabila kita letak 2, automatik hidrogen juga turut berubah menjadi 2 di bahan. Tengok di hasil, dia dah 2. So balance. Kita skip oksigen sebab tak ada unsur oksigen di sini. Dan semak balik keseluruhannya sama ada balance ataupun tidak. Tengok dari segi Zn di situ. So kita nampak balance. So inilah dia persamaan kimia. Okey, so cuba untuk ketiga persamaan yang lain. Okey, kita tengok di sini ada sedikit ujian. Tadi saya dah kata bila kita buat eksperimen, kita hanya dapat melihat ada gas yang terhasil. Tapi apa jenis gas tersebut? Kita perlu lakukan ujian. Kalau kita perhatikan di sini, apakah ujian yang terlibat? So kita nampak di sini, kita boleh menggunakan kayu uji menyala kerana apa? Dia gas hidrogen. So apa yang berlaku? Dia akan memadamkan, sebelum dia padamkan tu akan terhasilkan bunyi pop lah. Kemudian dia akan memadamkan nyalaan tersebut. Okey. Kita move kepada okey, ini sangat penting. Ini biasa keluar. Okey, huraikan satu ujian kimia untuk mengenal pasti kehadiran suatu asid. Okey, dia punya soalan ni, ini perlu fahamlah. Untuk menguji asid, kita tahu bahawa sekiranya ia adalah asid, dia akan berlaku tindak balas sekiranya kita campurkan dengan unsur logam. Jadi kita boleh gunakan konsep ini untuk menguji kehadiran asid lah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, ingat lagi saya kata ada 4, iaitu perbuatan, masukkan. Ini perbuatan. Masukkan berapa? Ini ukuran atau isi padu. Apa dia yang dimasukkan? Asid hidroklorik. Contohlah, kalau kita nak, kalau dalam soalan tak ada cakap asid apa, kita gunakan apa sahaja jenis asid. Okey, ambillah asid yang mudah, iaitu asid hidroklorik ke dalam tabung uji. Nampak tak berapa yang digunakan? 2 cm padu, kerana kita menggunakan tabung uji dan ini melibatkan campuran 2 atau lebih bahan yang lain. Jadi paling optimal kita gunakan 2 cm padu. Kemudian apa kita buat? Tambahkan serbuk zinc. Nampak kita guna dalam keadaan serbuk. Kerana apa? Kerana kita nak meningkatkan kadar tindak balas, mempercepatkan dia. Sebab apabila dalam keadaan serbuk, maksudnya luas permukaannya itu
bertambah. Okey. So, goncang. Okey, goncang, kumpulkan gas yang terbebas ke dalam tabung uji. Ada pelbagai kaedah nak kumpulkan gas, sama ada kita terus tutup dan kita salurkan ataupun kita boleh terus cepat-cepat menggunakan kayu uji menyala. Tengok, masukkan kayu uji menyala. Ingat ada dua jenis ujian gas yang melibatkan kayu uji ni, satu oksigen, satu hidrogen. So hidrogen mesti menyala. Okey. Ada pelajar buat silap di bahagian sini di mana dia hanya menyebut uji gas dengan menggunakan kayu uji menyala. Tak dinyatakan apa yang dibuat. Ini salah. Tak nak buat macam ni. Sila jelaskan apa yang dilakukan. Masukkan kayu uji menyala ke dalam tabung uji. Okey, tengok apakah yang terhasil. Bunyi pop. Kedengaran. Itu menandakan gas hidrogen hadir. Mesti nyatakan apakah ujian dan juga hasil ujian tersebut. Okey, so ini adalah persamaan kimia yang ni dah ditunjukkan tadi. Inference adalah sebab. Sebab mengapa bunyi pop terhasil, kerana terdapat gas hidrogen. Okey, so ini adalah bagaimana radas. Okey. Next. Kita pergi kepada tindak balas yang terakhir, iaitu tindak balas asid dengan karbonat. Seperti yang saya kata sebelum ini, ada perkataan karbonat, ingat bahawa ia melibatkan ion CO3 2-. Ingat CO, ada CO maksudnya gas karbon dioksida. Okey, so kalau kita perhatikan di sini, hasilnya adalah juga garam. Jadi setelah kita lihat tiga jenis tindak balas, ketiga-tiganya melibatkan hasil garam. Sama. Cuma hasil sampingannya itu berbeza. Kalau tadi dengan bis, hasil sampingannya hanya air sahaja. Kalau dengan logam reaktif, hasil akhirnya adalah gas hidrogen. Tetapi kalau karbonat logam, dia ada air, dia ada gas karbon dioksida. Okey. So nampak di sini, ini adalah dia punya identiti bagi karbonat. M tu adalah jenis logam. HX ini adalah bergantung pada jenis asid yang digunakan. Ada 3 hasil. Okey, tengok kepada susunan radas. Ini tadi dah dapat dilihat melalui tayangan video. Kalau kita perhatikan di sini, sila pastikan salur ini direndam atau dimasukkan sepenuhnya di dalam air kapur. Tak boleh terawang-awang macam ni air kapur dekat atas, tak boleh. Nanti logiknya gasnya akan terbebas keluar. Ni jangan buat begini. Okey, ni kalsium karbonat. Seeloknya jangan bentuk ketulan, bentuk serbuk. Okey, kita akan tumbuklah bagi halus. Saya dah terangkan mengapa. Okey, kita nak tengok dari segi persamaan kimia. Okey, kuprum karbonat. So macam mana nak tentukan formula? So kuprum karbonat terdiri pada ion kuprum Cu2+, karbonat ionnya CO3 2-. So tengok dari segi bilangan casnya balance. So maksudnya formulanya Cu, CO3 sahaja. Ditindakbalaskan dengan asid hidroklorik, so plus HCl lah. Hasilnya, okey, yang ni adalah garam. Biasa masalahnya untuk penentukan garam lah. Plus hasil yang dua lagi adalah air dan juga gas karbon dioksida. Okey, so garam ni dulu. Okey, kita tengok CuCO3. So uraikan kepada ionnya. CO3 2-. Okey, HCl, H+, Cl-. Okey, ingat kita perlu combinekan dua cas berbeza bagi dua bahan yang berlainan. So Cu2+ combine dengan Cl- lah. Kita tengok dari segi bilangan cas. Nampak tak? Tak balance. Ni satu kan? Ini dua. Bermaksud kita perlukan dua ion klorida. Jadi garam sini CuCl2. Okey, tu bermaksudlah. Okey, yang lain ni sebenarnya adalah hasil sampingan yang kita dah tulis dah awal-awal tadi, sebab kita dah tahu dah hasil sampingannya apa. Okey, so sekarang kita nak bagi balance. Okey, guna teknik Lobulowhoz. Sekali lagi. Okey, tengok low iaitu logam. Mana logam? Kuprum. Okey, saya gunakan warna yang berbeza supaya jelas. Okey, kita tengok logam di bahan iaitu kuprum. Tengok di hasil, balance. Move kepada bulow iaitu bukan logam. So bukan logam, kita tengok karbonat. Tak perlu tengok siapa O berasingan. Kita terus sahaja ambil karbonat.
So karbonat di sini CO3. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, so CO3 ni dia adalah hasil CO2 dan satu oksigen di sini kan. Okey, so bermaksud balance lah situ. Kan bila kita combine kita akan dapat CO3. Okey, Cl. Okey, Cl di sini. Nampak? Okey, Cl di sini. Balance tak? Tak balance kan. So bermaksud di sini kita perlu buat adjustment di bahagian perkali. Kita perlu letak 2 di sinilah. Bila kita letak 2 sini, automatik kita turut mengubah hidrogen. Okey, so kita tengok bahan 2 hidrogen, hasil juga 2. So balance dah di situ, maka inilah dia persamaan kimianya. Okey, so saya harap jelas di situ. Okey, bolehlah cuba untuk melaksanakan persamaan kimia 3 lagi tindak balas yang berkaitan. Okey, next. Okey, inilah dia bagaimana kita nak menghuraikan. Ini contoh soalan yang famous keluar dalam peperiksaan huraikan. So bila sebut hurai, perlu lihat kepada setiap step tersebut. Ujian kimia untuk mengesahkan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida, ingat identitinya adalah air kapur. Okey. So perlu nyatakan prosedur apa yang kita lakukan. Apakah isi padunya, apakah jenis bahan, apakah radasnya. Okey, so bila melibatkan tabung uji, optimal biasanya 2 cm padu. Okey, kemudian kita masukkan kuprum karbonat. Ini bergantung apa jenis logam karbonat yang digunakan lah. Okey, serbuk. Nampak tak? Dia punya keadaannya adalah serbuk. Elakkan guna ketulan sebab kita nak bagi tindak balas itu cepat. Okey, kumpulkan gas. Kenapa kena kumpul? Sebab kita nak uji. Kalau kita tak kumpul, bagaimana kita nak uji gas tersebut? Dia akan terbebas ke persekitaran. Okey, kemudian step ketiga, alirkan gas yang terbebas melalui tabung uji yang mengandungi air kapur. Okey, ujian untuk gas karbon dioksida adalah air kapur. Okey, kita buat persamaannya. Okey, apakah yang berlaku? Air kapur menjadi keruh. Ingat, sekiranya soalan nyatakan perubahan, perlu contoh jawapan adalah air kapur bertukar daripada, nyatakan warna asal daripada jernih kepada keruh. Okey, ingat perlu nyatakan asal akhir. Okey, asal akhir inilah dia kalau kita diminta menulis atau menyatakan perubahan. Ingat tak cukup dengan hanya kata air kapur menjadi keruh sahaja. Tak ada markah nanti. Okey, so ini adalah susunan radas. Okey, sila perhatikan. Okey, ini kita panaskan Kalau nampak, kalau panaskan, saya dah pernah pesan jangan hanya tulis ataupun lukis anak panas saja. Perlu tuliskan apakah prosesnya. Panaskan Pemerhatian, gelembung gas tak berwarna terbebas. Ujian pengesahan, alirkan dan dia akan mengeruhkan air kapur. Okey. So itu adalah huraian bagaimana kita nak menentusahkan kehadiran gas karbon dioksida. Okey, terakhir sekali adalah rumusan. Setelah kita melihat kepada ketiga-tiga jenis tindak balas, sebenarnya ketiga-tiga tindak balas tersebut akan menghasilkan garam. Nampak? Tiga-tiga sama garam. Cuma hasil sampingannya, kalau base ada air, kalau logam reaktif ada hidrogen. Kalau karbonat logam, dia ada air dan juga gas karbon dioksida. Jadi ini adalah contoh-contohnya lah. Okey, so saya harap di situ jelas dan dapat membantu memahamkan kita punya standard pembelajaran pada hari ini. Sekiranya ada masalah atau ada pertanyaan yang masih tak jelas, bolehlah hubungi cikgu. Okey, so sekian saja kelas kita hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.